A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 4. Kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi bersama dengan saya Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Baiklah murid-murid, pada pagi ini kita akan teruskan dengan tajuk masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu Reka Bentuk Pengatur Caraan, di mana kita akan melihat hari ini pada bahagian yang ketiga, iaitu kita akan buat sedikit pengukuhan terhadap apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas, memandangkan apa yang saya perhatikan daripada hasil kerja yang telah dihantar. Kita memerlukan lagi sedikit pengukuhan untuk bantu murid-murid untuk faham ya. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, cikgu rasa eloklah kita mulakan dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca doa penerang hati lah sebelum kita memulakan kelas kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid akan dapat menghuraikan satu masalah berdasarkan situasi menggunakan pseudocode dan carta alir. Okey, hari ini satu saja. Sebab apa yang akan kita buat hari ini adalah kita akan ulang kembali apa yang kita belajar pada minggu lepas, dan cikgu harap selepas kita ulang balik apa yang telah kita pelajari, murid-murid dapat faham dan dapat menyiapkan tugasan yang minggu lepas, dapat hantarlah, dapat siapkan tugasan minggu lepas dan tugasan minggu inilah. Okey. Okey, kamu boleh bersedia dengan buku teks RBT tahun 4. Okey, boleh buka pada halaman 83 dan 84 ya. Muka surat 83 dan 84 kita akan tengok satu persatu. Yang pertama sekali kita akan tengok contoh bagaimana nak menghuraikan masalah menggunakan pseudocode dan carta alir. Diberikan kita di situ situasi. Dan yang kedua, kemudian kita akan menilai dan menambah baik pseudocode dan carta alir berdasarkan situasi yang diberikan kepada kita. Sebelum kita meneruskan kelas kita ya murid-murid, mari kita buat imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan algoritma, pseudocode dan carta alir. Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Jadi dia boleh dijelaskan. Okey, algoritma tu diberikan kepada kita, kita boleh terjemahkan ataupun kita boleh jelaskan, kita boleh terangkan kepada orang melalui pseudocode atau carta alir. Jadi algoritma berdasarkan apa yang kita dapat, cerita ataupun situasi yang kita dapat ataupun masalah yang diberikan kepada kita ataupun apakah masalah yang wujud. Biasanya dia senang faham adalah dia boleh jadi dalam bentuk situasi yang akan kita buat sebentar lagi. Dia boleh jadi dalam bentuk kita tengok dalam bentuk perenggan ataupun langkah-langkah yang diberi dalam bentuk ayat. Okey, dalam satu set ayat. Okey. Kemudian pseudocode ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Jadi pseudocode ni dia menunjukkan langkah-langkah. Beza dengan algoritma, dia ada nampak langkah-langkah lah daripada awal sampai habis. Tapi dia akan dibuat dalam bentuk kita meletakkan dia dalam satu bentuk susunan lah. Itu adalah pseudocode. Malakara carta alir ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik, di mana kita akan kita akan ambil pseudocode tadi akan ada penambahan mula dan tamat. Kemudian kita akan buat carta alir, di mana carta alir ni dia ada bentuk geometri dia yang mempunyai maksud-maksud yang tertentu. Kemudian dia ada anak panah yang menunjukkan aliran kepada aktiviti ini. Okey, simbol dalam carta alir dihubungkan dengan menggunakan anak panah seperti yang saya telah maklumkan.
Okey, imbas kembali macam mana rupa carta alir dan akhir sekali apabila kita nak terjemahkan dia, ini contoh ya. Ini contoh minggu lepas ni adalah contoh carta alir. Okey, dan di sebelah kanan dia ni ada table, ada jadual menunjukkan kita simbol geometri, fungsi dan penerangannya. Di mana simbol yang pertama ni ada bujur kat ujung ni hanya digunakan untuk mula dan tamat saja. Mula dan tamat sesuatu aktiviti. Okey, yang kedua simbol segi empat yang tajam wujud di tepi ni, segi empat tepat ini menunjukkan proses. Ini biasalah proses lalu kita akan guna yang ni menunjukkan proses, aktiviti atau proses. Okey, yang ketiga, ya murid-murid, cuba kamu ingat balik yang dah pernah hantar tugasan tu kan. Cuba kamu tengok betul tak kamu buat tugasan minggu lepas, ada tak kamu menggunakan simbol input ataupun output ini untuk proses. Input atau output ni nak gunakan bila ya? Kita akan gunakan apabila terdapat kata kerja masukkan ataupun tuangkan benda-benda yang masuk. Kita masukkan ataupun input, itu input masuk, tuang ataupun keluarkan. Kita keluarkan tu maksud dia output. Kalau keluarkan output, kalau input masuk. Dan yang keempat, simbol geometri bagi anak panah yang menunjukkan aliran, di mana kita akan nampak aliran aktiviti tu dia daripada awal sampai tamat. Jom kita tengok macam mana nak menulis sudokod dan carta alir berdasarkan situasi yang diberikan. Kita lihat pada halaman 83 contoh dia. Okey, jom kita baca terlebih dahulu. Menghuraikan masalah menggunakan sudokod dan carta alir. Kita boleh menghuraikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sudokod dan carta alir. Situasi yang diberikan kepada kita, Arif tidak dapat mengukur dan menanda dengan betul. Okey, dalam projek RBT, mengukur dan menanda ni salah satu perkara yang penting. Kita kena lakukan dengan betul. Jadi dalam situasi ini dia tak dapat mengukur dan menanda dengan betul. Akibatnya bahan projek yang dipotongnya tidak menepati saiz yang dikehendaki. Cikgu, adakah cara saya mengukur dan menanda ini betul? Okey, cikgu dia kata apa? Tidak betul. Sepatutnya letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikehendaki dan buatkan satu tanda dengan jelas. Okey, murid-murid, secara tidak langsung apa yang diberitahu oleh cikgu ini, cara-cara nak mengukur dan menanda ini adalah algoritma kepada sudokod dan carta alir yang akan dibuat sebentar saja lagi. Okey, cuba murid-murid lihat di sini. Cuba fikirkan macam mana. Mungkin murid-murid dah dapat bayangkan macam mana bentuk sudokod dan carta alir yang akan dibuat sebentar saja lagi. Mesti ada langkah demi langkah dia kan. Yang pertama adalah mula. Yang kedua, apa yang kita akan buat? Yang pertama sekali, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Nombor 1. Nombor 2, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Yang ketiga, letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikehendaki. Dan yang keempat, buatkan satu tanda dengan jelas. Macam itulah kalau kita lihat kepada algoritma ini. Dan yang terakhir adalah tamat ya. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat apakah sudokod dan carta alir yang telah ditunjukkan kepada kita berdasarkan situasi sebentar tadi. Ini yang dibuat oleh contoh yang ditunjukkan kepada kita di dalam buku teks. Okey, sudokod dia mesti ada mula dan tamat. Ditulis seperti ini ya. Okey, mula. Letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Buatkan satu tanda dengan jelas. Tamat. Okey. Kalau kita lihat kepada carta alir pula, dibuat dalam bentuk ni. Tengok, dia di dalam bentuk geometri yang macam ni digunakan untuk mula. Kemudian anak panah menunjukkan ke bawah, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur, dibuat dalam bentuk dimasukkan teks ini dalam bentuk ataupun simbol geometri segi empat tepat menunjukkan ini adalah proses. Kemudian anak panah ke bawah, letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Ini juga adalah proses. Anak panah menunjukkan seterusnya. Buatkan satu tanda dengan jelas, proses dan akhir sekali tamat.
ada sesuatu yang tak kena dekat sini kan. Jadi jom kita menilai dan menambah baik sudokod dan carta alir berdasarkan situasi yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okey, dalam proses penilaian dan penambahbaikan, kita haruslah biasakan dengan membuat jadual seperti ini ya. Kita boleh menggunakan jadual di bawah untuk menilai dan menyemak sudokod dan carta alir yang dibuat. Berdasarkan sudokod yang telah dibuat ini, kita akan semak berdasarkan susunan, pernyataan dan perkataan mula dan tamat. Boleh juga kamu tambah perkara itu kepada benda-benda yang lain yang berkaitan dengan sudokod yang telah dihasilkan. Jadi susunan, kita tengok satu persatu. Dari segi susunan, okey, dari segi susunan lengkap dan tertib. Adakah lengkap dan tertib? Okey, kita akan tanda penilaian dia di sini sama ada betul atau salah. Kemudian catatan ni kita akan tulislah sebenarnya penambahbaikan apa yang kita akan lakukan. Adakah dia lengkap dan tertib? Okey, di sini ditanda salah. Kenapa ditanda salah dekat sini? Okey. Kenapa ditanda salah dekat sini? Kerana kalau kamu perasan telah tertinggal satu langkah ataupun input di situ, iaitu tidak ada langkah yang kedua, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Cuba tengok dalam buku teks kamu, betul tak? Cuba lihat ke dalam algoritma. Ada satu bahagian, ada satu langkah yang tertinggal. Jadi susunan lengkap dan tertib ni kita letakkan salah dan kita akan lakukan penambahbaikan selepas ini. Dari segi pernyataan, kata kerja pada awal pernyataan. Adakah kata kerja diletakkan pada awal pernyataan? Letakkan, buatkan. Itu adalah kata kerja. Betul. Tandakan betul pada penilaian. Yang seterusnya, huruf besar dan tebal pada kata kerja. Memang ditebalkan, betul. Perkataan mula dan tamat, bermula dengan perkataan mula dan tamat, ada mula dan tamat, jadi tandakan pada betul. Dan akhir sekali, huruf besar dan tebal. Okey, betul untuk perkataan mula dan tamat. Okey, seterusnya kita lihat pula penambahbaik, kita akan menilai dan menambah baik dari segi carta alir pula ya. Sama juga dari segi carta alir terdapat satu kesalahan di situ, iaitu yang kita terlupa tu nak letakkan satu langkah tertinggal tu. Okey, dan yang seterusnya tidak ada masalah. Kata kerja pada awal pernyataan menggunakan bentuk simbol yang betul, di mana yang ini adalah simbol untuk mula dan tamat, yang selebihnya adalah simbol proses. Tidak ada simbol input dan output di situ. Okey, kemudian ada anak panah untuk menunjukkan aliran aktiviti. Okey, simbol menggunakan simbol betul, bermula dengan perkataan mula dan tamat, huruf besar, betul. Okey, jadi apa yang perlu ditambah baik hanyalah satu sahaja. Okey, apabila terjumpa kesalahan, penambahbaikan teruslah dilakukan. Seperti inilah sudokod tu ditulis semula dengan memasukkan langkah yang kedua yang tertinggal tadi, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan sahaja. Apabila dia masuk di dalam sudokod, begitulah juga ke dalam carta alir, kita akan masukkan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan, kemudian letakkan dia di dalam simbol geometri proses. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini untuk tugasan. Cikgu harap dengan tugasan ini dapat mengukuhkan lagi pemahaman kamu semua terhadap bagaimana nak membina sudokod dan carta alir berdasarkan situasi yang diberikan. Cikgu akan berikan dua situasi dengan betul. Cikgu akan berikan dua situasi. Murid hanya perlu buat sudokod dan carta alir untuk satu situasi saja. Jadi kamu akan pilih satu situasi saja. Nak situasi satu ataupun nak situasi dua. Kamu pilih satu saja. Contohnya kamu nak gunakan situasi satu. Situasi kedua tak payah buat dah. Nak kena buat apa? Kamu akan membina sudokod dan carta alir. Seperti mana saya tengok ada 5 orang rakan kamu yang telah hantar. Yang telah hantar tu alhamdulillah betul. Dia dah faham. Jadi yang lain pun masih faham. Yang lain pun faham juga, cuma masih belum hantar. Jadi cikgu harap tugasan yang lepas dapat dihantar dengan segera. Dan tugasan pada minggu ni dapat dibuat dengan lebih baik lah. Okay?
Jadi bagaimana situasi pertama dan bagaimana situasi yang kedua? Ada cikgu letakkan dokumen situasi itu ataupun file di dalam Google Classroom, tetapi boleh juga kamu rujuk di sini. Ini adalah situasi yang pertama, cikgu bacakan. Amni membantu ibunya menyediakan ikan siakap untuk digoreng. Berikut adalah caranya. Sediakan sudokok dan carta alur langkah-langkah menyediakan ikan siakap. Okey, dalam petak yang berwarna jingga ni, okey, ini adalah situasi yang diberikan kepada kita, iaitu algoritma. Okey, kamu akan buat sudokok dan carta alur. Mula-mula buang sisi ikan, kemudian belah bahagian perut ikan. Selepas itu keluarkan isi perut dan insang. Kemudian basuh ikan sehingga bersih. Akhir sekali, ikan ini sedia untuk digoreng. Kalau kamu rasa nak buat yang ini, kamu pilih yang ini. Kemudian, situasi yang kedua. Muslimah ingin membeli minuman panas daripada mesin minuman layan diri. Berikut adalah algoritmanya. Sediakan sudokok dan carta alur langkah-langkah membeli minuman panas. 1. Masukkan duit berdasarkan harga minuman. 2. Buat pilihan jenis minuman. 3. Tekan butang minuman pilihan. 4. Tunggu sehingga air selesai dituang. 5. Ambil minuman. Yang ni lebih senang lah. Ini juga adalah bentuk algoritma. Dibuat dalam bentuk macam ni boleh juga. Ini lebih senang. Kamu akan buat sudokot dan carta alur. Pastikan carta alur yang dibuat itu mestilah dibuat mengikut simbol geometri yang betul. Jika ada perkataan masukkan ataupun keluar ataupun tuang ataupun apa-apa kata kerja yang menunjukkan kita memasukkan sesuatu, kamu kena buat simbol geometri berbentuk input ataupun output. Masih ingat lagi tak yang condong tu? Parallelogram. Nama dia. Kalau proses dalam segi 4 tepat saja. Kalau mula yang ada bujur kat ujung tu, mula dan tamat. Kemudian mestilah ada anak panah yang menunjukkan aliran kepada aktiviti. Jadi itu sajalah kelas kita pada hari ini. Selamat mencuba, selamat belajar dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan algoritma, sudokot dan carta alur. Jadi cikgu harap murid-murid dapat membuat kerja rumah tu secepat mungkin. Okey. Tak cepat tak apa sebenarnya, tapi cikgu harap kamu faham lah. Sebab macam mana cikgu nak mengukur kefahaman kamu adalah berdasarkan daripada hasil kerja rumah kamu lah. Jika kamu dapat buat dengan baik, kamu faham lah maksudnya. Takut nanti kamu tak faham, saya pun terpaksa ulang lagi dan saya rasa satu kegagalan lah bagi saya. Jadi saya harap semua murid dapat buat dengan lebih baik. Okey, jadi kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi nanti kita pada kelas yang akan datang. Bye.